Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Okay, dalam video kali ni, pertama sekali jangan terkejut. Saya pakai macam ni bukan sebab tukar image ke apa, tidak. Tapi sebenarnya lebih kepada hari ini, iaitu hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan tahun ni. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ni untuk merakamkan video kali ini yang khusus ingin menyentuh tentang inspirasi saya dalam bidang latihan dari perspektif agama. Disclaimer, saya bukan pakar atau ahli dalam bab agama, tetapi saya ingin menyentuh sikit bagaimana saya menemui agama ataupun macam mana saya kenal secara lebih mendalam tentang agama melalui bertugas sebagai seorang trainer. Ia tidak dinafikan kita semua ada asas tentang pengetahuan agama Islam, tapi kadang-kadang kita terlupa ataupun kita boleh saya katakan teralih sedikit fokus tu. Jadi dalam saya terlibat dalam dunia latihan ni, saya beberapa kali melalui perbualan dengan orang-orang tertentu, arwah atuk saya sendiri dan juga beberapa ahli agama melalui program trainer saya dapati bahawa sebenarnya Islam itu lengkap. Dan apabila kita sebut Islam itu lengkap, sebenarnya Islam ini is a way of life, cara hidup. Dia panduan kepada cara hidup untuk diri sendiri, cara hidup untuk diri sendiri berhadapan dengan masyarakat, diri sendiri dalam masyarakat, masyarakat sesama individu dan sebagainya. Dia panduan lengkap. Dan sebagai seorang Muslim, yang pertama sekali kita perlu ingat bahawa contoh tauladan yang terbaik kita perlu yakin adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita melihat Nabi kita sebagai contoh yang terbaik, maka dalam apa jua bidang yang kita ceburi, Nabi lah merupakan kita punya role model atau figura yang kita perlu teladani. Now, kebanyakan orang selalunya kita biasa dengar disentuh mengenai perniagaan. Itu yang paling popular lah. Saya tak nak pergi ke arah tu, tapi saya nak sentuh tentang bagaimana Nabi sebagai seorang yang menyampaikan satu-satu message yang mana sama dengan seorang trainer. Dan kita lihat bagaimana Allah telah menyusun, aturkan perjalanan Nabi daripada seseorang yang disebut sebagai tidak boleh membaca, illiterate, pergi kepada seorang yang menyampaikan ilmu, malah menjadi catalyst, pemangkin kepada himpunan ilmu. Kita boleh lihat dari segi progres tu. Jadi saya adalah seorang juruteknik. Latar belakang saya adalah diploma in computer engineering. Jadi ada beberapa elemen di situ, iaitu belajar bahasa komputer. Bahasa komputer maksudnya programming. So dalam programming ni kita perlu mengajar komputer untuk faham arahan, dan dia ada kod-kod dia, yang mana dia ada formula dia. Dan itu saya nampak sebagai adaptasi kepada kemahiran saya ataupun keupayaan saya untuk melihat sesuatu, sebab nama juruteknik tu kan pakar kepada teknik, melihat kepada sesuatu yang mungkin kita boleh dapatkan satu formula untuk replicate atau ulang balik bagi mendapatkan kejayaan atau mencapai satu-satu matlamat. Jadi melalui proses ini saya nampak formula yang telah Allah tunjukkan melalui agama dan juga interaksi ataupun bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad bagi bidang saya, iaitu sebagai seorang trainer, yang mana saya sebut tadi, daripada seorang yang boleh dikatakan illiterate, berniaga, bidang lain, mengembala dan sebagainya, kepada seorang yang boleh memimpin negara. So di situ ada banyak lesson yang kita boleh dapat
sekiranya kita duduk dan fikir dan mendalami. Dan di sinilah yang saya teringat antara bait-bait ataupun ayat-ayat Al-Quran atau terjemahannya yang selalu saya trigger dalam mind saya adalah, tidakkah kamu melihat dan berfikir. So first things first, Allah dia pesan supaya kita observe, melihat dan think, berfikir. So dekat situ saya, macam saya sebut tadi, saya nampak formula-formula ni yang diterapkan. Of course ayat pertama turun mengenai baca. Nabi pun pada waktu tu dia macam, baca apa kan, aku tak boleh baca ni. So dia ada that concern. Lepas tu disebut pula baca dengan nama Allah, which is kita punya orientation kita adalah sentiasa kepada Allah, sebab kita tahu sebagai manusia kita dijadikan untuk menyembah Allah, number one. Number two, kita sebagai manusia ni adalah khalifah di muka bumi. Khalifah ni kerjanya leader, memakmurkan, administrator, manager, yang memakmurkan apa yang ada di sekeliling kita lah. So dengan dua interpretation tu, maksudnya main point kita adalah kita membaca dengan tujuan, kita mencari ilmu dengan tujuan mendekatkan diri kita pada Allah SWT, yang mana itu adalah primary goal kita. Dan melalui proses itu, yang pertama, menyampaikan ilmu melalui perantaraan kalam. Basically words, penulisan dan interaction yang macam itulah. Maksudnya dari segi words tadi ataupun melalui pen tadi, sebenarnya itu adalah salah satu formula yang saya nampak dari segi knowledge management, bagaimana kita menghimpunkan dan preserve, sustain the knowledge. Kita nampak zaman sebelum Nabi, literature tak banyak. Kalau ada pun dalam bahasa-bahasa tertentu. Yang menyebabkan Nabi jadi illiterate adalah because bahasa ataupun teks-teks yang ada mungkin pada waktu itu dalam bahasa lain, bukan bahasa Arab. Nabi orang Arab. Jadi di situ kita nampak cara kita nak preserve ilmu adalah melalui merekodkan ilmu tersebut lah, dan dia boleh disampaikan dari manusia. So that's one formula. Lepas tu saya juga nampak formula dari segi bila Nabi melalui satu kesusahan, Allah akan tanya, pernahkah kamu dengar kisah Musa? Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu karakter ataupun tokoh yang kerap dijadikan reference dalam Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan sudut pandangan untuk Nabi reflect dan melihat kesamaan situasi dia, ataupun mungkin situasi Musa tu lagi teruk, lagi tough, lagi susah. Jadi di situ that is also another formula dalam training, yang mana kalau kita berhadapan dengan partisipan kita memberikan contoh yang bahawa ada orang dah lalui benda ni, ada orang yang dah lalui benda ni dengan lebih teruk, lebih tough, dan itu satu menjadi motivasi. Yang keduanya adalah jadi case study. So dalam training ni kadang-kadang case study tu penting, case study tokoh sebelum. Jadi dekat situ pun ada formula dia. Dan mungkin yang terakhir, yang setakat yang saya tahu, sekali lagi saya kata saya bukan pakar bidang ni, kalau saya salah mungkin boleh komen dan betulkan. Tapi basically yang terakhir saya lihat di sini adalah bagaimana sebagai seorang trainer kita boleh sebut bahawa pentingnya, ingat Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. So maksudnya dekat sini ada satu lagi elemen, iaitu behavior. Jadi knowledge kita dah sebut, skill kita ada sentuh sikit dari segi macam reference case study tadi, dan yang terakhir sekali adalah behavior, iaitu kita lihat Nabi kita sebagai the best role model. Nabi ada ciri-ciri tertentu. Sebelum jadi Nabi pun orang panggil dia Al-Amin, dia people trust Nabi untuk berdagang dan sebagainya. Dan kita nampak walaupun orang trust dia based on track record, bila dia convert jadi, ataupun bila dia berubah peranan menjadi Nabi, ramai yang retaliate, ramai yang pull back. Jadi sama juga macam jadi trainer, kita kerja sebagai orang biasa, lepas tu tiba-tiba dilantik untuk jadi trainer, untuk menyampaikan ilmu. Lepas tu kawan-kawan yang dulunya kawan kita lah kata, alah kau pun sama lah, dulu kau dengan aku sama lepak, contoh. Jadi
dekat situ nampak bahawa even though you have good track record, you ada good experience sebelum ni, you ada banyak portfolio you baik dan sebagainya, sometimes bukan sometimes, aku hampir every time lah, orang akan pertikaikan siapa anda untuk diri kat depan ni, apa kelayakan, ni manusia biasa je, bukan macam superhero ke apa. So all of that conversation sebenarnya dalam Quran ada, dah banyak kali ditunjukkan dan kita nampak, dan di situ sebenarnya ada sedikit gambaran kepada bagaimana pewatakan Nabi tu, apa ciri-ciri dia, perseverance dia, dia punya ketahanan dia, kesabaran dia dan sebagainya. 4 sifat dia tu, menyampaikan, amanah, bijaksana, semua yang kita biasa dengar tu sebenarnya adalah apa yang diperlukan juga dalam seorang trainer. Saya lihat dari skop saya je. Jadi sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mungkin berkongsi. Mungkin saya tak pernah share secara umum benda ni, tapi saya rasa terpanggil lah untuk berkongsi. Kalau saya salah, sekali lagi betulkan. Cuma daripada apa pengalaman yang saya nampak dan saya lihat, inilah perjalanan saya mengenal agama melalui bidang yang saya buat. Ramai orang bertanya dalam trainer-trainer, asyik semuanya tokoh-tokoh Mat Saleh je, mana tokoh-tokoh Islam? Pada saya benda tu tak perlu dipertikaikan. Nombor satu, sebab Islam ni dia above all. Jadi kalau kita letak dia dalam program TTT sebagai sederet dengan tokoh-tokoh Mat Saleh, ibarat macam tak patut dah. Kita patut letak dia di tempat yang lebih tinggi. By default sebelum masuk TTT tu kita dah tahu dah. Dan apabila kita masuk TTT, kita ambil sebagai dunia barat pun acknowledge benda-benda tu, walaupun tidak sebut secara langsung tentang Islam ataupun Nabi Muhammad. Jadi itulah sebersikit yang saya tahu, yang saya boleh kongsikan dalam video ini. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah sama-samalah kita dalam bidang yang penuh keberkatan ni, insyaAllah. Ilmu saya selalu sebut sebagai ilmu ni dia adalah sesuatu yang dia elevate, dia memurnikan, dia adalah satu yang baik. Jadi kalau kita letak dia di tempat yang betul dan secara tak langsung sebagai trainer, seorang yang penaung ilmu ataupun pembawa ilmu ataupun penyampai ilmu ni, dia akan secara indirectly improve kita jugalah. Bukan untuk kita bangga-banggakan dan tunjuk handal dan sebagainya, tidak, tapi lebih kepada self reflection. Itu yang kita penuhi dulu. Ada banyak lagi sebenarnya benda-benda yang pada saya sangat praktikal dalam apa yang Islam sampaikan, formula-formula yang ada dalam bagaimana Islam itu disebarluaskan dan kenapa dia jadi sangat logical kepada umat manusia secara umumnya. Dan explore lah, insyaAllah. Walaupun mungkin kita rasa kita ni bukanlah ahli agama, tapi agama tu wajib bagi kita. Jadi apa yang kita perlu buat adalah penuhkan untuk diri sendiri dulu, fardu ain dulu, dan pastikan dalam bentuk komuniti, kita pastikan kita ada orang-orang di sekeliling kita yang mampu untuk menampung mana-mana kekurangan kita. Jadi itu saja mungkin sedikit dari saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.